Recording. Ui, Boy. clear tu suara aku. Ya tu. Kita intro dulu lah. Intro dulu sila. Selamat datang ke Simulasi Podcast nombor 1 di Malaysia. Bersama saya dan Dan saya Cody. Asal aku tak tahu nak cakap mas apa. aku. Ha? Cantik lah mas Ya aku. tu, aku baru nak tegur tu. Ya. Hari ni Cody berwajah baru. Berwajah baru. Shit. Ya. Mak aku warai, sorry. Lepas ni tu lah, kita ada borak-borakan pasal macam suara kau tak dengar sangat. Maybe kau tutup muka kau banyak sangat. Ya tu. Ni So- yang ngam-ngam dia open kat mulut tu. Auto clear tu. Dolby Atmos tu suara aku. ASMR tu. Ya tu. Ya, aku Boleh buat dengar. ASMR. Aku dengar suara kau telinga aku. Sedap kan? Sedap tu. Mengong lah. Sial, hari ni kau buat apa tu? Hari ni Hari ni kita keluar tu. Ya tu. Lupa lagi. Kita pergi makan mi hailam tu. Ya tu. Dekat Parit. Aku mesti Ya. sekian lama lah tak pergi. Ya tu. Aku yang ajar kau. Kau ingat tu. Sial. Master tu. Kau beli topeng ni berapa tu? Aku beli Shopee je tu. Dalam RM8 ke RM7 lah. Function ke? Lawa tu. Aku tadi cuba kau cerita sikit. Kau balik bilik kau nampak aku tengah buat apa ke Ya. topeng. Aku tadi keluar dari bilik kan. Lepas tu aku masuk-masuk tengok Cody tengah baring kat katil. Dia pakai topeng ke. Tengah tidur sial. Tidur tu. Best tu topeng ni. Selesa tu. Aku rasa comfy gila lah. Sampai dia tidur Okay lah, kita kembali ke pangkal jalan. Kepangkal jalan. So apa tu topik kita hari ni? Kau nak tahu apa topik kita? Nak tu. Topik kita pasal bapak kita. Bapak tu. Yeah. Before we start, shout out to our bapak tu. Disclaimer lah, macam kita orang tak benci bapak kita orang. Ya tu. Kami sayang bapak kita tu. Tapi adalah benda-benda sikit-sikit. Tak apa, itu akan kita discuss dalam podcast ni tu. Ngam. Ngam Okay. tu. Aku start dengan soalan pertama lah. Silakan. Bagaimana anda menggambarkan kepentingan peranan seorang bapa dalam keluarga? Ish, gila. Aku rasa benda ni dah banyak kali kan. Macam orang mention. Even bapak kita pun mention sendiri apa kepentingan dia. So macam semua tahu bapak adalah untuk menjaga anak-anak, menjaga family, bagi nafkah, provide rumah. Itulah dengan mendidik anak-anak. So bagi aku macam peranan tu betul. So memang lelaki belongs to be a leader. So memang banyak sikit lah tanggungjawab bapak ni compare to mak kan. Tapi tu kan ada episod. Apa pendapat kau tu? Aku peranan bapa agak penting lah. Okay, dia macam ni lah. Macam memang provide apa semua kan. Tapi kadang-kadang, tapi nak salahkan diorang pun tak boleh tau. Sebab diorang bekerja. Sebab macam kadang-kadang aku dengar lah, macam ramai ayah kat luar sana yang macam kurang bagi masa dekat anak-anak diorang apa semua. So macam nak salahkan diorang, maybe diorang kerja ke apa kan. So macam tak tahu lah macam ni. Tapi peranan bapa amat penting lah. Betul. Dia membentuk sesebuah keluarga tu. Kalau tak ada bapak, aku tak condemn lah siapa-siapa family tak ada bapak kan. Tapi macam bapak ni penting lah. Ya tu. Aku sayang bapak aku tu. Touchy lah kan. Sikit lah. Kau tak ni dulu, aku cuba kau macam intro dulu bapak kau lah. Macam general Okay, lah, tak generally, spesifik okay. kan. Lagi snitch tu. Snitch. Okay lah, aku cerita bapak aku sikit lah. Bapak aku emotionally absent lah. Physically Dia macam mana? Dia physically ada, physically absent juga. So aku tak tahu lah. Aku tak tahu macam nak cerita. Dia ada, tapi aku rasa macam dia tak ada lah. Macam tu lah. And secara emotionally pun dia pun tak ada juga untuk aku, kurang lah. So macam bapak aku tak benci bapak aku, tapi dia panas baran apa semua. Macam tu lah. Macam tu lah bapak saya. Okay, bapak kau pula macam ni secara general? Dia aku macam mana nak cakap, dia ada, bapak aku ni dia ada fasa tau. Masa aku cerita panjang sikit bapak aku masa kecil dulu, dia macam dia jenis baran lah. Masa kecil dulu. So aku dibesarkan dengan
kena marah selalu kan. Kena rotan ke apa. Why? Ya tu. So Extreme sport. betul tu. So ada lah macam tragedi-tragedi keluarga kan. So parents aku bercerai. And then bapak aku dia solo lah sampai sekarang. Solo rider. So dia fasa masa dia menjadi solo rider tu, dia dah lain sikit. Dia mula macam memahami lah. And dulu pun aku rasa macam kau Garuh, dia macam emotionally absent juga. Dia tak pernah sembang deep dengan aku pasal apa aku rasa kan. Tapi bila dia dah solo ni, dia macam lagi open lah. Aku lagi senang nak bercakap dengan dia. Aku bersyukur, okay lah bapak aku. Aku bersyukur ada bapak aku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, boleh pergi soalan seterusnya kot. Silakan. Aku rasa tadi aku tak explain sangat pasal bapak aku, tapi maybe Tak apa, kita throughout soalan ni maybe soalan boleh akan kenal bantu. lagi. Okay, boleh kongsi tak pengalaman tertentu yang menunjukkan betapa pentingnya bapak ni dalam keluarga? Cik, bagi aku macam pengalaman-pengalaman di mana aku dalam deep trouble lah. Selalu kalau macam aku fuck up gila babi kan, mesti bapak aku ada. Contoh macam, aku rasa aku banyak accident lah dulu. Setiap kali accident tu, mesti first person yang datang mesti bapak aku dulu. Dia, okay aku cerita sikit lah. Kalau bapak aku, dia kalau macam pandai handle masalah agak so dia play a big part of me dalam benda tu lah. So macam masa aku accident pun, aku dah jahanamkan motor aku apa semua. Ni contoh lah, macam cerita aku yang fuck up lah. Even motor aku dah hancur gila babi pun, dia dalam situasi tu dia pandai control lah. Macam tak marah aku depan orang ramai apa semua. So macam okay lah. And then benda tu aku akan macam ni lah, tu hutang budi gila lah dengan dia. Sebab kalau aku kat tempat dia, mesti aku dah maki sial anak aku. Kesian anak kau lah. Yang bagi anak kau bawa motor. Ya tu. Okay, untuk aku pula pengalaman dia kan, macam dia macam throughout time lah, dia sama macam bapak kau juga. Aku rasa bapak semua macam tu tu. Macam in any situation kan, most of the time diorang tahu nak buat apa. Macam contohnya aku accident, lepas tu dia cakap ambil gambar nombor plate, ambil nama gambar IC apa semua. Kalau kena report polis within 24 hours ke 48 hours, tak ingat lah. Tapi macam dia tahu semua benda. So macam banyak benda yang street smart, yang benda-benda yang bukan belajar macam dekat dunia luar ni kan. Macam pergi bengkel kereta apa semua. So, aku rasa dia yang ajar benda-benda tu. Ya, dia bapak ni memang act as a guidance untuk anak-anak dia orang. So memang nak tak nak bapak ni perlu tahu banyak benda juga untuk ajar anak-anak dia orang. Okay, soalan seterusnya kan. Kita masuk gaya pendidikan pula. Dari segi pendidikan kan, macam mana bapak kau bagi impact dalam hidup kau, dalam dunia studies kau? Bapak aku ni dia termasuk baik. Bapak aku ni dia dulu orang yang pandai ke. Dia ada 2 degree ke tak silap. Power so dia pun kerja dalam bidang corporate apa semua tu. Kira-kira orang-orang yang educated lah. Macam kau orang corporate. Orang corporate tu, like father like son tu. So macam dia jenis orang yang educated. So dia memang guide betul-betul lah anak-anak dia untuk dapat education yang betul. Macam contoh aku dapat masuk universiti ni kan. So adik aku pun sampai keluar negara. Even adik aku yang macam jenis tak minat belajar pun, dia still akan find a way untuk cari saluran yang betul lah untuk sambung dalam pendidikan. Contoh adik aku ada ambil catering tau. Itu pun dia nak sambung dekat Syed Iskandar. Shit. Tak apa, Syed Iskandar Perak lah, dekat UiTM. Masih marah. Mungkin ke tempat lain kan. Okay lah. Kalau kau tu pendidikan macam kalau aku nak, aku bad trip tu. Dia macam okay lah, ni apa yang aku perasan pasal bapak aku. Okay, aku cerita dulu sikit. Okay, aku macam kau tahu Kodi, aku main drum apa semua kan. So aku main drum daripada umur aku 6 tahun. 6 tahun pula, 12 tahun. Silap 12 tahun. And macam aku main 5 tahun apa semua kan. Macam
Jadi macam aku fikir macam aku nak sambung belajar macam main music lah kan. Betul. Tapi dia macam over time dia berubah kot. Lepas tu dia nak aku jadi macam either accountant, engineer, lawyer, doktor macam tu lah. Dia jadi macam common for Ah, parents lah. ah, nak berjaya macam tu. Tapi Faham. macam aku ingat lah masa UPU tu, masa SPM tu apa semua kan, semua orang happy je. Walaupun result dia teruk apa semua. Tapi aku balik rumah macam kena maki-maki ke lah. Macam aku UPU aku tak boleh pilih apa semua kan. Macam wah, aku rasa macam hidup aku tak dapat buat apa-apa sama belajar tu. Betul. Macam semua apa yang aku belajar ni apa semua dia punya ni lah, jalan lah. Macam aku ambil engineering kan, aku tak minat pun civil ni tu. Aku macam kalau ikutkan minat mechanical ke automotive ke, macam tu lah. So tapi tak tahu lah, maybe dia fikir ada something ke kan apa semua, maybe dia Maybe that's boleh what's tolong. best lah. Tapi macam apa yang aku tak puas hati, maybe macam aku nakkan explanation tu. Macam dia pun tak pernah tanya apa yang aku nak tau sebenarnya dalam hidup. Macam tu lah. Maybe kau kena tanya kot dia. Ya tu, satu hari nanti Bagi tahu bila dia. aku dah berani, aku takut lagi. Umur aku 23, aku mesti Apa? takut dengan bapak aku tu. Memang selagi bapak tu ada kena takut. Ya. Aku pun takut lagi. Sia lah. Okay, ada. Okay lah, throughout life kau kan, bila bapak kau ada apa semua, apa benda yang kau belajar daripada dia? Macam yang sampai sekarang kau perap dalam hidup kau ke? Either macam mindset ke, macam something kau buat daily routine ke? Ish, deep shit. Baik. Aku tak tahu. Maybe one thing aku boleh describe lah. Aku macam banyak agak belajar skills daripada dia tu. Macam aku rasa yang paling function problem solving skills dia lah. Dia macam bila aku dengan dia kan, bila aku macam menghadapi masalah deep trouble, dia mesti akan ada je jalan dia. So cara pemikiran dia tu aku rasa menurun ke aku lah. Macam aku kira power ke power solving tu. Not to brag lah, tapi masa aku intern tu memang diorang mention lah aku punya problem solving skill. So aku thanks to my dad lah. Siap lah, kau tak cerita kat aku. Siap. Aku masa kat Petronas aku dapat focus recognition tu. Ya. Dia kira macam staff of the month lah. Power tu. Siap. Ada aku intern. Okay, kau pula. Aku rasa sama je problem solving skill tu. Macam padu ke lah. Yang macam tak lah, maybe bukan problem solving skills, maybe macam tak juga, aku tak tahu macam nak sebut ni. Macam okay, dia problem solving skills, tapi dia ajar aku dengan cara dia marah aku. Faham? Dia pressure aku gila babi kan. So dia membuatkan otak aku berjalan dan berfikir. Faham tak benda? Dia train kau lah. Dia pandai baran kan. So macam aku tak suka bila kena marah ke apa. Aku ni jenis orang yang tak suka kena marah. So dalam apa-apa benda aku buat pun, aku cuba sedaya upaya untuk tak buat salah. Ni semua sebab dia. Nak avoid dia buat kena marah. Ya, aku tak suka kena marah. So Okay. macam aku try untuk jadi perfect lah. Macam buat semua benda, kalau dia minta aku buat itu apa semua, macam cuba buat yang terbaik. Walaupun masak Maggi je, ambilkan dia air je. Sebab aku tak nak kena marah. Macam tu lah. Okay, Understandable. So benda sampai sekarang je aku macam Okay lah, at least kau survive tu hidup. Ya tu. Sebab tu kalau aku rasa kalau bapak kau tak macam tu, aku rasa kau mesti jadi Hobo. lokom tu. Siap lah. Bottom G. Bottom G. Siap lah. Dia make kau tougher. Okay, aku ada soalan pula. Okay, Bapak kau bekerja ke? bapak aku bekerja tu. Dia macam mana dia balance kan work family balance dia ke? Okay, aku layak cerita benda ni. Sila tu. Aku tahu sebab tu aku tanya. Aku layak cerita benda ni. So okay, disclaimer, aku tak benci bapak aku ke apa, tapi ni aku cerita berdasarkan pengalaman aku lah. Okay, masa aku kecil tu,
aku duduk Batu Pahat. So Johor. Time tu tempat kerja dia kerja SAJ tau. Dekat dengan rumah. So macam jumpa hari-hari. Tapi time tu aku kecil lagi, so aku tak ingat sangat lah macam mana zaman tu. Lepas tu at one point aku kena pindah rumah nenek aku. Sebab nenek aku sakit, so macam tak ada orang nak jaga. So mak aku dengan aku duduk situ. Aku pindah sekolah apa semua kan. Lepas tu bapak aku duduk still kerja dekat SAJ tu. So aku jumpa bapak aku tu dalam seminggu 2 kali. Dia balik time hujung minggu je. So macam jumpa bapak kau seminggu sekali lah, macam tu kan. Sebab dia kerja jauh kan apa semua. Tapi at the time kan, macam aku rasa macam bapak aku ni dia rindu lah. Macam faham tak? Kalau rindu kan macam tak ada lah nak baran-baran ke apa. Tu pun maybe sebab aku jarang jumpa dia, so aku tak kenal true colours dia apa semua kan. Tapi aku ingat lah macam dia sweet lah dulu. Aku rasa disayangi juga lah. Macam dia tahu aku suka Ultraman kan. So macam tiap-tiap kali hujung minggu dia balik, dia belikan aku CD Ultraman baru. Best tu. Kau memory tu. Aku CD Ultraman aku memang banyak gila habis ya. Boleh buat record tu. Serius tu. So yeah. Lepas tu lepas tu dia kerja insurance tau. Sebab dia nak maybe sebab time tu insurance tengah hot kan. So macam kerja yang orang nak apa semua kan. Lepas tu maybe dia dapat spend more time dengan family apa semua kan. Bila dia kerja insurance tu, masa awal tu memang dia tak ada selalu kat rumah lah. Tapi bila dah macam klien dia dah banyak apa semua, gaji dia macam masuk lah. So macam dia tak payah kerja pun sebenarnya sangat. So gaji masuk apa semua, dia ada je kat rumah. Tapi macam aku cakap lah, dia physically ada tapi physically tak ada. Faham tak? So macam aku tak tahu lah kenapa, tapi macam aku rasa awkward lah cakap dengan dia apa semua kan. Lepas tu dia kerja apa lah pula. Dia kerja loji air tak silap aku. Buat loji air baru apa semua kan. Yang tu dia kerja office hour. Tapi at the time pun aku macam, sebab dia kadang-kadang physically ada, physically apa tak ada kan. Dia macam aku rasa macam biasa. Macam dia ada sama, dia tak ada pun sama. Macam tu lah. So macam sekarang ni dia kerja kilang ayam lah. Dia buka kilang ayam apa semua. So dia kerja malam. So siang dia ada, malam dia tak ada. So apa masalah dia? Kenapa aku macam ni work-life balance ni. Work-life balance dia, okay. So tu pasal work-life ayah aku lah. Okay. Work-life ayah aku macam tu. Nak macam tu lah. Dia ada tau. Dia ada masa tu untuk dengan keluarga dia. Tapi dia macam tak nak bagikan masa tu. Macam dia duduk rumah, dia tengok TV apa semua. Macam tu lah. Kurang lah komunikasi. Macam kadang-kadang pun aku rasa macam dia tak kenal aku sangat pun tau. Faham. Tapi soalan ni deep juga. Ya tu. Aku macam tak nak beri apa kesimpulan yang kita boleh buat. Ya tu. Main sebut. Ya, kita mana tahu. Kita tahu kat benda soalan ChatGPT. Siap lah. Tak apa tu. Tak adalah, tak function ke lah. Dia menggugat otak tu. Tapi aku nak cerita kat. Okay, cerita. Aku nak tanya kat tadi. Dulu masa bapak aku kerja corporate tu, apa sih dia sama macam kau lah. Macam bapak kau dulu balik weekend kan. So dia sama kak, dia balik mesti ada hadiah punya kan. So tapi dulu memang dia jarang ada kat rumah. Selalu memang mak aku yang jaga, ambil sekolah, balik sekolah sampai malam. Kadang malam baru dia balik. Memang tak sempat jumpa lah. Jarang jumpa. Tapi dia macam still kisah lah. Masa tu aku ingat dia siap bagi aku phone tau. Supaya dia macam petang-petang dia nak call kan. Masa tu aku umur 6 tahun dah dapat phone tu. First phone tu. iPhone tu. iPhone first tu. Power tu. Tapi ni lah sambungan dia. Masa tu kan bapak aku kerja corporate kan. Tapi masa dah lama sikit dalam kehidupan ni dia macam sedar something lah. Yang kerja corporate ni banyak apa, corruption lah, rasuah apa semua kan. Lepas tu masa tu kan macam kita orang reflect diri sendiri masing-masing kan. Macam kita orang adik-beradik as a family pun, macam sepanjang kita orang sepanjang bapak aku apa kerja corporate kan, macam dia memang
banyak Sure. lama interaction. Ya, Okay. interruption. Sambung. Ya, sama. Dia time tu memang lah rasa senang kan berduit sepanjang masa. So aku pun macam macam ni nak cakap, dimanja kan lah, macam-macam dapat kan. Tapi sebenarnya tu macam mostly hasil daripada kerja haram. So macam tak berkat lah. End up aku pun jadi macam ni, jadi barai ke lah, kurang baik lah. Tapi still baik. Ya, baik juga. Dia macam tu lah. Lepas tu lepas dia sedar benda tu, dia quit kerja corporate dia, and then dia buat projek sendiri lah. Dia kira farming lah. And then dia pilih untuk buat projek dia sendiri kan, sebab dia cerita lah, ni direct dia cakap aku kan, macam dia quit kerja, even gaji dia pun masuk gila lah. Dia sanggup quit sebab dia sedar yang dia tak ada dekat family tu, dalam family. Macam mana dia tak ada physically lah. So kita orang besar tak ada sangat bapak. So masa dia ada pun dia ni barai je kan. Maknanya ada bad memories je lah sepanjang kecil dulu. So dia kerja benda lain, kerja sendiri. Masa tu baru dapat rasa kehadiran dia lah. Dia banyak spend time dengan kita orang apa semua. Masa tu dia projek sendiri kan. So ikut suka dia nak pergi bila, nak balik bila apa semua. So most of the time memang dia ada kat rumah. And then time tu aku rasa memang appreciate gila lah dia buat benda tu. Right decision lah. Even tak semewah yang dahulu, tapi for the long term okay lah. Aku bersyukur. Okay. So sekarang korang dah tahu kan pasal bapak kita orang macam mana apa semua. Ya. Apa random saya pasal bapak kita. Tu. Apa teruskan. So nak sambung lah soalan ni Kodi. Okay. Kan kita dah tahu dulu bapak kita kerja macam ni kan apa semua kan. Okay. Ni di bawah topik mencipta kenangan. Bye. Okay. Kau ada macam apa-apa aktiviti yang kau buat dengan bapak kau untuk macam ada connection lah, macam faham tak? Macam maybe bapak kau ada macam ajak kau buat something ke tiap-tiap minggu, macam nak cuba apa, buat memories lah bersama, macam dia nak cuba rapat dengan kau ke. Okay lah, bagi aku yelah ikut bapak aku kerja tu. Aku sebenarnya memang dari dia kerja corporate dulu. Dulu dia kerja kilang buat komputer kan. Masa tu kan aku dalam umur tadika. Dia dah start bawa aku pergi office tau. And then bukan bawa macam saya saja lah bawa so dia pergi buat kerja dia. Dia bawa and then dia macam ajar aku tau. Even time tu aku budak gila babi. Belajar pasal teknikal. Dia nak kekal tenaga ke? Ya tu. Tapi aku macam dulu memang macam apa saya dia bawa aku tempat kerja. Macam function ke lah. Aku ingat benda tu and then aku ada belajar agak something. Bukan tu macam sepanjang aku hidup ni pun banyak kali lah aku ikut dia pergi kerja kan. Even kerja-kerja random dia buat aku ikut. Masa dia buat projek ladang tu pun aku kalau cuti sekolah mesti kerja dengan dia tu. Bawa traktor apa semua. Tu aku cerita first car, first manual car tu. Traktor tu. Redneck betul. Redneck tu. Siap. Aku rasa tu lah. Aku pula okay. Macam mana nak cakap, macam korang tahu yang aku ni main gitar disebabkan dia yang mempengaruhi aku. Dia yang ajar aku suka taste lagu yang aku suka sekarang kan. Dia yang ajar aku macam-macam pasal music apa semua. So macam aku dah start belajar main drum apa semua. Pasal aku ada drum set kat rumah aku kan. Dia beli gitar dengan amp dia. So macam dapat main sekali dengan aku. So aku macam rindu kat benda tu. Jamming dengan bapak. Jamming dengan bapak aku tu. Best tu. Tapi masalahnya dia pergi haji lah. Aku dah dapat tahu ending ni macam ni. Dia baru balik daripada haji lah. Lepas tu dia beli gitar tu dengan amp tu. Aku rasa dia pakai sebulan je. Lepas tu dah tak pakai langsung lah. Dia dah taubat terus. Ya. Terus tak jamming aku lah. Aku macam rindu kat benda. Macam aku pun macam dapat tahu, bapak aku boleh main gitar, power lah, boleh tahan lah. So ada macam tu macam mana bapak aku ni dia jenis yang macam tak layan anak-anak dia sangat. Tahu macam aku kadang-kadang nak berbual dengan dia ke apa, macam kadang-kadang dia mind dia kat tempat lain tau. Dia macam tak ingat pun macam
kalau aku cerita kat mak aku kan, macam dia boleh ingat tau semua benda yang apa yang aku cerita apa semua. Tapi kat bapak aku dia macam, aku cerita tak Terus habis lupa. lagi, lepas tu dia terus dah bagi lecture hidup lah. Ada lah, aku ternangis gak lah masa tu kan. So tu aku sama cerita lah lepas ni. So macam mencipta kenangan kan. Macam aku nampak je macam bapak aku tengah cuba tau untuk buat memories. Tapi end up macam asyik tak jadi tu. Macam sedih lah. Macam dia, macam aku cakap, dia jamming aku. Dia pernah ajar aku main golf apa semua kan. Lepas tu macam masa main golf tu tiba-tiba dia baran tu. Sebab aku tak boleh pukul bola. Aku tak pandai main tu. Sial lah. So macam agak sedih kat lah. Dia tak apa kan, ada effort tu at least. At least ada effort lah. Sambung balik cerita yang tadi kan. Mana aku cerita pasal apa lah. Otak aku jam tu. Pasal Putus. aku pun jam kau. Bapak aku buat apa lah tadi? Balik haji lepas tu Oh. dia Bukan tu. Tak apa lah. Mampus. move on lah. Move on lah. Aku lupa tu. Tak apalah. Alah, kira lah. Alah. Kau ada apa-apa soalan last untuk tanya aku? Kejap. Aku check lagi. Okay, kita masuk last subtopik kita lah. Okay, bagaimana ayah kau kan Kodian membina hubungan emosi dengan anak-anak dia? Kau rasa dia ada tak buat hubungan emosi? Aku rasa ada. Jawapan ni ada. Tapi macam reflect balik soalan yang sebelum ni. Kan aku cerita bapak aku, dia ada fasa lepas break up dia kan. Lepas parents aku dah cerai. Masa fasa tu dia dah start berani lah. Sebab aku rasa macam bapak-bapak ni kan, mostly diorang macam ni kan, diorang macam ego lah untuk tanya kita okay ke tak apa semua. Masa kita dah discuss dalam episod sebelum ni, emosi lelaki. Saya tonton kalau belum. Sebab lelaki ni kalau sembang pasal emosi ni macam kurang sikit tu. So aku nampak dia dulu, macam sebelum dia jadi open macam tu kan, aku nampak dia macam malu-malu nak tanya aku okay kita even nak sembang pasal emosi ke apa kan. Tapi lepas dia dah bercerai tu, and then dia ride solo, dia lagi banyak sembang emosi lah dengan anak-anak dia. Sebab dia tahu benda tu perlu kan, lagi-lagi dengan family macam tu. Dia start macam memahami aku. Macam aku study ni kan, aku tak ada masa sangat untuk call dia ke apa semua. Dia just faham lah. And then dia pun selalu kerap bagi support apa semua. Dulu aku ingat yang bapak aku pernah datang. Tu time tu aku barai gila bapak aku terus datang. Gila Power. Respect tu. Padahal aku tak inform dia apa-apa. Dia dapat macam insting tu. Power ke. GG tu. GG. Okay, kalau aku pula rasa ayah aku kurang lah buat hubungan emosi ni apa semua. Macam ni aku nak cerita tadi. Aku macam aku cerita, lepas tu macam kadang-kadang aku tak habis cerita dia dah buat macam lecture kat aku. Macam aku tak sempat nak explain ke apa. Lepas tu dia bagi aku lecture tu in a way macam macam hidup ni semua corporate tu. Faham tak? Macam ni lah. Okay, senang cerita, aku ada masalah dengan club aku lah kiranya. Aku presiden apa semua kan. So ada seorang ni buat hal. So macam aku cuma datang kat ayah dengan ibu aku untuk nak meluah. Bukannya nak solution ke apa ke. Sebab aku rasa benda tu dah rectify lah during that time kan. Tapi aku just macam, kau tahu meluah macam keluarkan something daripada dada ke, nak borak kan. Lepas tu macam aku nak cerita, tak dapat cerita full pun kan. Macam setiap ni dia potong, kena buat macam ni, buat minute meeting lah itu macam aku nak meluah. So macam tu agak sakit lah. Bila dah balik rumah tu apa semua, aku terus nangis. So macam mak aku pun datang kat aku cakap macam, lain kali kalau ada ayah tu, tak payahlah cerita kat ayah, cerita kat ibu je. So dia pun tahu. Dia pun tahu tu. Lepas tu lagi satu macam, ayah aku ni dia macam ego sampai sekarang tinggi gila. Macam dia tak nak salah, dia nak semua betul lah. Semua dia betul. Macam
dia selalu belagak dengan aku lah. Sebab macam okay, dia macam ni. Aku kan belajar wastewater kan, civil kan, pasal air tahi ni kan. Dia dulu pun dia boleh tahan, pandai lah. Dia sambung sampai degree lah dengan aku. Tapi mak aku kata degree dia jenis yang macam bukan degree yang macam civil engineer. Dia macam pecah-pecahan lah, macam tu, sub punya. So dia ambil dalam bidang tu lah, wastewater. So macam dia tanya aku, cakap ada paper esok, paper apa? Dia cakap wastewater. Alah senang je tu, ya lu ada belajar. So bila aku balik masa cuti SEM tu apa semua, macam aku jumpa diorang, aku borak lah pasal macam apa aku belajar wastewater, pasal UTP lah kiranya. Macam belajar benda buku tebal macam ni 3 bulan ni. Macam faham tak benda tu fucked up. So macam aku cerita kat bapak aku macam aku siap bagi tahu apa yang keluar final tu. Lepas tu aku cakap first aeration tank. Lepas tu dia cakap aeration tank tahu, senang kan tu. Lepas tu aku cakap lagi 3 subtopik tau. USB, trickling filter dengan pipes tau. Yang tu dia tak tahu apa je. Dia terus macam terdiam, dia ngangguk. Sebab kalau tak dia macam senang tu, ayah dulu belajar. Pasal ni aku sebut 3-3, dia terus terdiam. So macam dia tak nak kalah. Ego dia tinggi. Tapi Sial. Okay lah. Kau nak aku last soalan Last soalan boleh lah, last soalan. Okay. Cicak. Kau rasa boleh bagi nasihat dekat bapa-bapa kat luar sana ke, dekat anak-anak kat luar sana ke, untuk memperkuatkan ikatan emosi antara father-son relationship ke, father-daughter relationship ke? Kalau untuk bapa aku cakap macam try lah sembang dengan anak kan, turunkan sikit ego tu ke. Sebab anak ni memang, kalau korang macam tak nampak lagi anak ni vulnerable tu, dia memang perlukan bapa. Even nampak diorang macam menolak bapa, sebenarnya diorang memerlukan bapa. Apa yang diorang buat nampak bodoh semua, memang macam nak attention buat bapa je lah sebenarnya. Jadi yang untuk anak pula, maybe aku tak tahu tu. Anak susah aku sikit macam, lah. Sebab macam kalau macam kau nak suruh budak-budak ni macam cubalah cakap dengan bapak kau. Ya tu. Macam aku tak boleh tu. Kita sendiri aku nak cuba. kita sendiri. So kita bagi nasihat kat bapak je. Itu je yang kita mampu. Tapi ada bapak-bapak tengok podcast ni. Tak tahu lah. Kepada bapak-bapak yang tengok tak pun kepada kita-kita yang satu hari nanti akan jadi bapa. Ni kira macam nasihat untuk diri kita sendiri juga kan. Macam Cody cakap tadi. Macam cuba berbual dengan anak kita nanti, mana tahu. Kita pun sendiri tak tahu kan. Macam tak tanya tak tahu. Satu lagi ni aku kena tekan kan, tanggungjawab bapak tu besar. Korang kena, macam kalau kau tengok bapak korang macam steady je kan, sebenarnya diorang power lah, diorang dah banyak experience menjaga. Sebab tu nampak steady, tapi sebenarnya what it takes to be a dad tu susah lah. Kena prepare betul-betul lah. Betul. Kau soalan nasihat tu. Nasihat macam kau sama tu. Aku sorry tu. Sebab kau jawab dulu lah. Kalau aku jawab dulu tak sama. Tak. Aku dah cakap lah tadi. Bapak-bapak kat luar sana, tolong lah, jangan belagak sangat. Tu. Anak sendiri ke. So macam korang, macam bila anak tu tengah meluahkan ke apa kan, macam dengar dulu sampai habis. Sebab macam korang patutnya kan sebagai bapa kan rasa bersyukur tau. Sebab anak-anak korang datang kat korang tau. Datang kat korang tau untuk cerita masalah diorang tau. So macam diorang kadang-kadang macam memerlukan seorang pendengar. Kalau macam bagi, maybe diorang perlukan nasihat. Sebab bapak-bapak kita kan macam lagi experience daripada kita apa semua kan. Tapi janganlah macam dengar separuh jalan ke apa. Macam take your time dengar, sebab tu anak korang tu. Satu hari nanti dia dah besar apa semua, macam dah ada bini apa semua, macam maybe dia dah tak cari kau macam tu lah. Bapak ni dia shape anak-anak dia, how they turns
bila dah besar nanti kan. Yeah. Kalau korang buat tai kat anak, nanti anak buat tai kat korang tu. Yeah, bro. Betul. Karma. Saya sokong karma is real. Tapi aku tak berani nak buat. Aku takut lah bapak aku. Yeah. Mesti respect lah bapak. Respect. Sayang bapak kita tu. Sayang. Aku rasa cukup Ya, untuk cukup episode tu. kali ni. Ya, bro. Okay. Tolong like video ni. Tolong subscribe. Tolong share kat kawan-kawan korang. Follow IG. Aku ada letak link dekat bawah description. Kodi macam biasa. Anda dalam simulasi.